Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Al-Junaid pernah diberitahu bahawa ada seorang kota, yakni ada seorang orang bandar berdiri di atas batu gilingan yang membawanya berkeliling di bawah sedarnya. Dia tidak makan dan tidak minum. Maka berkata Junaid, lihat keadaannya di masa-masa solat. Jawab orang itu, ya. Apabila dia mendengar suara muazzin berazan memberitahu masuknya waktu solat, dia tenang semula, yakni dia lakukan solat itu. Kata Al-Junaid lagi, tidak mengapa. Memang ada orang yang kuat beramal dari sejak kecil lagi sampai masa wafatnya, dan ada yang dapat beramal sampai masa dia lemah. Jika semua ini dari segi dekat dan dari segi ilmu atau musyahadah, yakni penglihatan, maka tidak mengapa. Tetapi jika dari selain yang disebut ini, maka nyatalah itu adalah syaitan yang sedang memperdayakannya dan jiwa jahat yang mengacaunya. Bersahabat dengan hukum menghasilkan ilmu, lalu ia menghasilkan pula rahsia. Apakah engkau pernah dengar semua ini? Putuskan pertalianmu, yakni dari manusia, kemudian engkau sambungkannya, yakni dengan Tuhan. Kemudian barulah engkau disampaikan ke suatu makam itu. Wahai ruginya orang-orang yang sedang duduk di toko-toko tamakkan dunia dan panjang cita-citanya dan keinginan pangkat dan darjatnya. Tidak hairanlah nanti akan mati batinmu dan hitam hatimu. Nabi SAW bersabda, innal quluba la tasda'u wa inna jila'aha qira'atul Qur'ani. Sesungguhnya hati itu boleh berkarat, dan kilapan hati itu dengan membaca Al-Quran. Ya Allah, ya Tuhanku, tunjukilah kami dan tunjukilah yang lain dengan kami. Rahmati kami dan rahmati yang lain dengan kami. Kenalkan kami kepada Allah dan kenalkan yang lain dengan kami. Dan jadikan aku orang yang diberkati di mana sahaja aku berada. Mula hubungi dirimu, yakni dengan para guru sufi yang menunjuki jalan kepada Allah. Kemudian barulah engkau jalan sendiri. Kemudian barulah engkau sampaikan yang lain ke jalan yang satu itu. Asak dirimu dengan ilmu terlebih dahulu. Kemudian barulah engkau menyendiri dan berkhalwat. Siapa yang menyembah Allah dengan kejahilan, maka apa yang akan merosakkannya lebih banyak dari apa yang membetulkannya. Ambil denganmu lampu suluh syariat Tuhanmu. Hukum engkau memasuki ilmu. Putuskan semua sebab musabab. Pisahkan dirimu dari semua teman dan jiran. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Kata Syekh Abdul Qadir, dengan menakalkan apa yang berlaku kepada Junaid Al-Baghdadi rahmatullahi alaihi, di mana satu ketika diadukan pada Junaid, ada orang bandar atau disebut orang kota
yang dia berperwatakan aneh. Aneh, dia duduk dekat roda yang berpusing. Maka dibiarkan dia digerakkan oleh roda tadi, berpusing dia. Dalam hal dia tak makan dan tak minum. Ini perwatakan pelik. Kita kalau melihat orang yang perwatakan pelik, kita mungkin kata gila, kita mungkin kata dia ni sesat dan sebagainya. Bila Syekh Abdul Qadir ditanya, ada orang yang berperwatakan pelik, duduk berdiri dekat roda yang berpusing. Rehat ini, roda berpusing ialah yang digunakan dalam pertanian untuk mengangkut air, pusingan, yang biasa dipusing oleh kaldai atau seumpamanya. Dia duduk kat situ dan biarkan dirinya berpusing. Dalam keadaan dia tak makan dan dia tak minum. Lalu Junaid Al-Baghdadi tanya, bagaimana keadaannya bila datang waktu solat? Dan ini perkara fardu. Lalu kata orang yang bercerita tentang lelaki aneh ini, dia kalau bunyi bang, bunyi azan, dia tenang dan dia solat. Lalu kata Junaid Al-Baghdadi, tak apa, biarkan dia. Apakah maksud kata-kata ini? Tuan-tuan sekalian, bila kita mendekatkan diri kepada Allah SWT, maka pelbagai watak-watak yang akan muncul, keadaan yang akan muncul. Ada yang mungkin bersendirian, ada yang mungkin berada dalam kawanan, ada yang kita nampak dia mungkin suka termenung, ada yang kita nampak dia suka baca Quran, berzikir dan sebagainya. Bila kita melihat keperbagian orang dalam kesan ibadat yang dilakukan, ada orang yang buat ibadat pun nampak macam biasa lagi, masih lagi kecenderungan pada perkara-perkara yang lain. Ada yang saya katakan yang buat ibadat, kita nampak dia macam terlalu luru sangat. Atau kita sebut sebelum ini tentang orang yang terkena isim dalam kesan ibadat, kesan berilmu dan sebagainya. Baik, ukuran orang tu betul atau salah apa dia? Ketika mana dia mendatangi yang fardu, maka dia ini masih ada kewarasannya, dia masih ada nilai agama dalam dirinya, dia masih sebenarnya normal, dan dia masih berada dalam kelompok ahli ibadat. Tetapi kalau sekiranya orang yang macam ni, kita nampak pelik, aneh, cakap seorang-seorang, bila datang ke farduan solat, dia tak solat, maka ini ada tohmahan. Mungkin dia diganggu oleh syaitan, mungkin dia dalam pengaruh syaitan, sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran, istahwaza alaihimu syaitan fa'ansahu zikrallah. Dia telah dikuasai oleh syaitan, lalu dia lupa menyebut Allah, mengingati Allah. Jadi kalau kita tengok orang-orang pelik, orang-orang yang tertentu nampak aneh, maka lihat dia, apakah dia masih lagi menjaga kefarduannya atau tidak. Kalau dia masih menjaga kefarduannya, okey, orang ni sebenarnya masih ada nilai yang kuat dalam agama. Sebab kita tahu bahawa perintah Allah Ta'ala kepada manusia ini, dalam kita sebut makna perintah ada 3. Yang pertama ialah adaul faraidhi, melaksanakan segala yang fardu. Maka bila seorang melakukan apa yang fardu, maka kita tidak boleh mencela mereka dengan kekurangan-kekurangan yang lain, sebab mereka dah jaga yang fardu. Yang kedua ialah ijtinabu ma'asi, meninggalkan maksiat-maksiat. Ya, kalau mereka ini tak iqdam, tak buat maksiat, maka untuk apa kita mencela mereka? Mereka berzina tidak, mencuri tidak, cuma nampak gila-gila macam tu lah. Mereka tidak melakukan maksiat, tak ambil hak orang, jauh sekali tidak mengumpat orang. Cuma keadaan mereka yang agak ternampak berlainan, pelik.
Dan yang ketiga, dalam perintah Allah Subhanahu Wa Taala ialah mereka ini melakukan kebaikan-kebaikan yang lain yang bersifat sunat. Satu, tunaikan fardu. Yang kedua, meninggalkan maksiat. Yang ketiga ialah mereka ini fa'lul khair, buat benda-benda baik, benda-benda sunat. Termasuk benda-benda baik yang mereka buat ialah mereka tidak menganiaya orang lain. Itu benda baik. Kadang-kadang saya, tuan-tuan, jumpa orang yang macam ni, pelik, aneh. Nak kata gila macam tak gila, nak kata betul macam tak betul. Tapi apakah dia melakukan perkara maksiat? Tak, dia tak buat. Dia jauh lebih baik daripada orang yang nampak normal tapi buat maksiat. Apakah dia meninggalkan yang fardu? Tak, dia buat benda fardu. Dia jaga puasa, dia puasa. Dan apakah dia terhalang daripada buat kebaikan-kebaikan yang lain? Juga tidak. Maka kata Syekh Abdul Qadir, kadang-kala kita tengok orang yang pelik macam ni, maka ini jawapan Junaid Al-Baghdadi. Selagi mana ditunaikan yang fardu, okey. Kemudian beliau membicarakan tentang keadaan-keadaan manusia dalam buat ibadat. Ada orang yang Masya Allah, dia buat ibadat sampai mati, istiqamahnya sampai mati, tak berkurangan sedikit pun. Diceritakan Malik bin Dinar, ulama yang sezaman dengan Muhammad bin Wasi', meninggal sekitar tahun 110 Hijriah. Tabi'in. Malik bin Dinar, dia sentiasa menjaga ibadat dia, bukan bersungguh-sungguh. Dia ada seorang anak perempuan. Anak perempuan tengok dia ni kuat ibadat, sampailah umur tua ibadat, dengan qiyam tak pernah tinggal, tidurnya kurang. Kata anak perempuannya, wahai ya abati, wahai ayahku, tidakkah kamu nak berehat? Tidakkah kamu ingin rehat dan tidur? Anak dia tengok penat. Ayah tak nak rehat ke dan tidur? Dia kata, wahai anakku, aku bimbang ketika mana aku tidur, aku terlepas kebahagiaan yang datang menemui aku. Kerana setiap malam-malam itu ada kebahagiaan Tuhan yang akan datang pada hamba-Nya. Aku bimbang ketika mendatangi kebahagiaan itu, yang kemuliaan Allah nak beri pada aku sedang tertidur, maka aku terlepas. Kerana itu aku tak nak tidur dan mengurangkan tidur. Ini orang-orang yang Allah berikan kekuatan ibadat dia. Kita baca kisah Umar Al-Khattab. 2 tahun sebelum beliau meninggal dunia dan wafat, syahid, beliau tidak lagi tidur malam untuk beribadat, sehingga kurus badannya. Banyak berpuasa. Beliau tidak berbuka melainkan hari yang dilarang berpuasa. Ini sentiasa puasa. Bukan lagi bulan Ramadan ni semua. Maka demikian watak-watak orang yang bersungguh beribadat sampai mati. Ada orang yang Allah beri kelebihan macam tu. Ada orang dia buat ibadat sampailah dia lemah, dia tua. Maka sebahagian perkara-perkara ibadat lain dia tak boleh buat. Dia ke masjid dah tak boleh pergi, sakit lutut, sakit kaki. Dia mengaji Quran pun dah tak boleh sangat sebab mata dia dah rabun. Demikian juga dia nak duduk lama-lama menuntut ilmu dah tak boleh. Sakit belakang, slip disc, macam-macam keuzuran dia dah lemah. Dia dah berada pada umur yang tua. Kadang-kadang dia nak mengajar dah tak boleh. Dulu mengajar boleh, sekarang dah tak boleh mengajar dengan tuanya, dengan lemahnya. Dia pun tak hidup lama. Dia lafaznya tidak lagi lancar, dah gagap-gagap dah, tua. Dah dibimbang kalau dia masih bercakap, sesatkan orang pula. Sebab kita, waktu kita lancar bercakap, tak gagap, okeylah. Sebab bila kita nak ngajar, kita kena ada bayan. Bayan, yakni penjelasan yang jelas. Sebab orang dengar, dia akan amal. Tapi waktu kita mengetahui percakapan kita mula gagap, idea kita mula tumpul dan lemah, bahkan hukum hakam kita mula lupa, maka sebaiknya kita tinggalkan kerusi itu. Kenapa? Mudaratnya lebih banyak. Mudarat lebih banyak. Cukup sekadar nasihat sikit-sikit je. Kadang-kadang setengah manusia sampai umur lemah.
baik dalam keadaan pertama ataupun dalam keadaan yang kedua. Maka ini bentuk-bentuk amalan yang semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya dia tinggalkan kerana satu alasan yang kuat, kerana dia dah tua, lemah, berdasarkan pada ilmu dan hukum. Bila Syekh Abdul Qadir sebut, jika semua ini yang beramal sampai mati, satu, yang beramal sampai tua, kalau dia berlaku dari segi dekat, apa maksud dekat? Al-qurbu, pendekatan dengan Allah. Kalau kita tengok dia makin dekat dengan Allah. Yang ni dia buat ibadat sampai ke mati, dia makin nampak dekat dengan Allah. Yang ni pula dia buat ibadat sampai tua, tapi dia tak mengurangkan pendekatannya dengan Allah. Takutnya pada Allah, muhasabahnya. Bukan dia, kalau ditanya tentang dirinya, dia sentiasa melihat dosa dan silap dia. Dekat. Sebab orang yang dekat dengan Allah, dia rasa bersalah. Pernah ditanya kepada seorang hamba Allah, kaifa haluk? Macam mana keadaanmu? Dia keadaan orang yang makan rezeki Tuhan tapi taat syaitan. Keadaanku ialah keadaan orang yang makan rezeki Tuhan Ar-Rahman dan taat syaitan. Rasa bersalah sangat lah. Kata kita dia bayar gaji syarikat lain, kerja syarikat lain, rasa bersalah tak bersalah? Kalau kita ni ada akal lagi lah, malu. Aku sini bayar gaji, tapi kerja kat sini. Yang kita kerja tu dia tak bayar gaji kita. Kita pula beria kerja kat sana. Yang ni bayar gaji. Allah yang bagi rezeki. Patut taat pada Allah, duk taat ke syaitan. Tuan-tuan, kita kalau kita normal, kita malu. Ya Allah, engkau sentiasa bagi rezeki, kenapa aku duk ikut syaitan? Syaitan tak bagi apa-apa kat kita. Syaitan tak memberi apa pun kebaikan pada kita. Allah beri macam-macam, tapi dalam mentaati ikut syaitan. Tentu bila orang tu normal, dia akan rasa bersalah. Salah sangat. Kadang-kadang kita kerja, dia bayar gaji baik, kita pun buat lebih kurang kerja. Bila kita ada iman, kita rasa bersalah. Kenapalah aku ni kerja bayarnya baik gaji, tapi kerja lebih kurang. Maka rasa bersalah tadi menjadikan dia akan buat pembetulan demi pembetulan dengan baik. Jadi ini kita sebut al-qurbu, dekat. Kerana orang yang dekat dengan Allah yang rasa bersalah. Yang jauh tu dia tak pernah rasa bersalah. Tuan-tuan, kita kalau rapat dengan orang, dekat dengan orang, bila mana kita layan dan khidmat pada dia, kita sentiasa rasa macam kurang. Dia datang rumah kita, kita dah angkat nasi siang-siang, tapi rasa silap tak ajak makan tengah hari pula. Rasa macam galak lagi ada, kesilapan. Makin kita dekat, makin kita sensitif. Dengan maksud kita rasa tak sempurna kita dengan apa yang kita lakukan. Orang yang jauh dengan Allah, dia tak rasa apa. Dia tak sembahyang, tak rasa apa. Dia tak ke masjid, tak rasa apa. Dia tak menuntut ilmu, dia tak rasa apa. Dia sentiasa rasa alim je. Rasa alim, rasa baik, rasa bijak, walau dia tak ada apa-apa. Tapi orang makin dekat dengan Allah, orang makin berilmu, dia rasa makin jahil. Orang yang makin buat ibadat, dia rasa sikit. Orang yang makin dekat dengan Allah, dia rasa dia jauh. Maka dia cuba dekatkan lagi dan dekat, walau dia dah dekat, tapi dia rasa dia masih jauh. Itu perumpamaan dekat dan jauh. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, jika semua ini berlaku dengan ilmu atau musyahadah. Baik, ilmu maklum bahawa kalau seorang tu sampai ketua ibadatnya dengan ilmu, okey, bagus. Dia masalahnya ada orang ibadat sampai ke mati tapi bukan dengan ilmu dan jahil. Dan ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Bila Rasulullah menyebut tentang lelaki ya'budullah sittina sanah, yang menyembah Allah, yang sembahyang 60 tahun, tapi Allah tak terima solat dia. Lalu sahabat tanya, ya Rasul, kenapa tak terima? Li'annahu la yutimmu ruku'ahu wa sujudahu. Li'annahu la yutimmu ruku'aha wa sujudaha. Sebab dia tak menyempurnakan rokok dan sujud solat tu dengan baik. 60 tahun solat, tapi rokok dan sujud tu tak sempurna lagi, maka tak sah. Jadi bila kita nak buat ibadat sampai mati,
buat ibadat sampai ke tua, pastikan dengan ilmu. Ramai orang tua dalam ibadat, lama dalam ibadat, tapi kerana dengan kejahilan. Sebab itu kita sentiasa refresh ilmu kita dalam ibadat. Bab sembahyang, bab puasa, bab haji. Tuan-tuan, menjadi kebiasaan para ulama, datang dekat Ramadan, mereka cerita bab hukum-hukum puasa. Sebab kita tak boleh buat ibadat biasa dah buat macam gini. Tak, kita ni manusia sentiasa nyanyuk. Bawa lupa tu banyak. Dan semangat kita pula naik turun. Maka kita sentiasa perlu diingatkan. Bila datang musim haji, para ulama cerita bab haji. Tuan-tuan, kalau kita ke Mekah musim haji, syekh-syekh yang duduk tu semua ajar bab haji. Bahkan memang kita disunatkan untuk membicarakan bab haji, supaya haji tu sempurna. Kat Arafah, apa patut kita buat kat Arafah, dia ajar. Ni dekat Mina, ni dekat Muzdalifah, ini dekat Mekah pula. Apa nak buat, dia ajar. Dan bila datang dalam bab zakat, mereka ajar bab zakat pula. Zakat, mana-mana peniaga atau mana-mana yang terlibat dengan zakat, sentiasa belajar. Jangan dah belajar dulu, belajar khas. Jangan, belajar lagi. Ada yang kita terlepas pandang tentang hukum hakam zakat. Tak kira kita zakat ke DSP ke, zakat sukuk, zakat ASN, ASB, zakat kita dalam tabungan haji, zakat kita dalam properties ataupun aset, zakat kita dalam hutang. Orang berhutang kita banyak, zakat tak zakat, kita kena tahu. Jadi ini semua bagaimana Islam menekankan dalam semua aspek perubahan diri kita, sentiasa di-refreshkan dengan ilmu. Tuan-tuan, kita makin tua, kita tak boleh guna ilmu masa muda, sebab ilmu tu mungkin dah lupa. Ni tua kena mengaji lagi, belajar. Seingat saya Ustaz, jangan cerita seingat-seingat, duduk belajar, biar ingat betul, jangan seingat-seingat. Artinya kita tak boleh putus dari ilmu. Kalau ibadat kita sampai tua tapi tanpa ilmu, merosakkannya lebih banyak daripada memperbaiki. Sebagaimana disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Dan tu orang belajar ni sampai mati, orang tak belajar sampai pandai. Kita belajar sampai mati. Sebab istilah pandai itu agak subjektif. Hatta para ulama' dia belajar dengan cara mengajar. Kita belajar dengan cara belajar. Ulama' dia belajar dengan cara mengajar. Itu ulama'-ulama' kenapa dia mengajar sangat? Itu sebenarnya cara dia belajar. Dia pun baca kitab, dia cuba faham, dia cuba menyampaikan, maka dia pun dapat ilmu. Maka inilah proses kita. Proses kita dalam ibadat sampai tua atau sampai mati, mesti berdasarkan ilmu yang berterusan. Nabi SAW tak pernah berhenti majlis ilmunya. Nabi terus bercakap. Kadang-kadang Nabi ulang untuk menguatkan lagi. Nabi gunakan semua waktu, asalib, cara-cara Rasulullah menyampaikan ilmu. Kadang kat kubur, kadang kat masjid, kadang kat rumah, kadang di pasar, kadang ketika mana Nabi SAW berjalan, kadang ketika mana Rasulullah berada pada 3-4 kerak sahabat yang bersamanya. Tapi proses ilmu itu terus berjalan. Tuan-tuan tengoklah hadis-hadis Nabi yang ditinggalkan kepada kita. Ini semuanya ilmu. Dalam nasihat, dalam wasiat, dalam peringatan pada pengantinnya, pada ayahnya, pada ibunya, pada jirannya, pada sahabatnya, pada pemimpinnya, kepada rakyatnya, kepada hartanya, dan semua benda yang ada dalam hidup. Baik kata Syekh Abdul Qadir, ni kalau ibadat sampai tua, sampai mati, tapi dengan ilmu, okey, betul. Atau yang ketiga dengan musyahadah. Musyahadah dan terjemahan penglihatan. Apa itu musyahadah? Musyahadah ini ialah satu ibarat dalam sufi. Kita dalam ilmu sufi ada beberapa ibarat, istilah kita panggil. Ada istilah kita panggil qabab, ada istilah kita panggil basad, ada istilah kita panggil musyahadah. Baik, istilah ini, kata musyahadah, memberi maksud hal keadaan Allah Ta'ala mengangkat hijab sehingga dia nampak sesuatu. Contoh kita macam ni. Kalau tuan-tuan berpengalaman dalam satu bidang ilmu, tuan-tuan dapat
jangka sesuatu itu berlaku berdasarkan ilmu. Kita tengok dia buat rumah, tiang tak berapa cukup, simeng tak berapa banyak, besi tak berapa banyak. Ni 2 bulan je tak runtuh ni rumah ni. Macam mana awak tahu? Pengalaman saya lah, memang runtuh. Musyahadah dia. Benda tu tak terjadi lagi mungkin 5-6 tahun. Dia tengok orang ni cara berniaga, saya rasa dia berniaga ni dia bankrupt. Macam mana pula awak kata dia bankrupt? Dia baru start berniaga. Sebab cara dia berniaga tu, ni bukan cara orang betul berniaga ni. Dia pasti akan bankrupt sekali nanti. Tetapi kita tengok watak tertentu, kita dah dapat baca agak. Tentang tahu ni jurulatih bola yang terkenal. Apa kehebatan jurulatih ni? Dia tengok orang tu, dia tahu potensi orang tu. Sebab tu dia ambil orang tu walaupun orang nampak macam tak ada apa. Umur 18 dia ambil, 17 dia ambil. Dia kata orang ni ada potensi. Cara dia berlari, kita tahu ni berlari atlet yang baik. Cara dia berlari. Padahal kawan ni pegang bola, sentuh bola pun tak berapa mantap. Tapi cara dia berlari tu ada, nampak. Akhirnya mereka latih orang ni sampai pandai. Ceritakan ada seorang peninju terkenal. Peninju terkenal duk gaduh tengah jalan, tepi jalan dengan orang. Ada seorang tu tengok dia, budak ni kalau kami latih jadi juara dunia. Dia nampak. Sebab dia jurulatih lama. Dia pun ambil budak ni, dilatih, akhirnya betul dia juara dunia. Pada usia 20 tahun. Juara dunia. Dia tengok hanya daripada cara gerakkan apa. Orang ni ada watak juara dunia. Dari itu kita terima semua tekaan ataupun apa kita sebut sebagai ni pengalaman dia. Bila seorang beribadat, bila seorang taat pada Allah, dia ada kesan. Kesan ibadat dia akan mengangkat hijab satu persatu. Maka waktu diangkat hijab ini disebut sebagai musyahadah. Dia boleh nampak sesuatu dan sesuatu. Tuan-tuan, sebagai contoh, kita kalau berkawan lama dengan orang, makin lama makin kita tahu tentang dia. Makin lama. Kadang kita duduk dalam khalayak ramai, kita dengar dia berdeheng, kita tahu ni dia ni. Dehem tu kita kenal lah. Batuk tu kenal, ni batuk bini aku ni. Ni batuk laki aku, dia kenal. So, kadang-kadang dia cek suami dia ada tak dalam kuliah ni, kenapa tak batuk dalam kuliah ni. Atau suami ada, suami tak kuliah kena batuk. Bini dia dalam online perasan, oh ada laki aku, batuk dia. Ya, begitu pengalaman orang bila kenal sesuatu dekat. Batuk kita tahu, berdeheng kita tahu. Semua benda kita tahu tentang dia bila kita dah rapat. Seorang bila rapat dengan Allah, dekat dengan Allah, maka antara kita dengan Allah ada hijab yang banyak. Maka makin dekat dengan Allah, hijab itu terbuka satu demi satu. Dan hijab itu akan membentuk keyakinan. Akhirnya orang ni bila dia memberi, dia punya keyakinan lebih pada orang lain. Dia tahu bila dia memberi, Allah akan beri dia balik. Yakinnya. Sebab tu dia tak pernah kedekut. Sebab dia yakin. Tak pernah habis duit kalau diberikan untuk bersedekah. Melainkan Allah pulangkan balik dengan cara baik, dengan cara berganda. Allah angkat hijab yang membentuk keyakinan dia. Sebab tu kita tengok dia ni, bila dia bersedekah macam tak takut fakir. Berani dia. Kenapa? Kerana Allah buka hijab. Sehingga datang keberanian yang luar biasa. Keyakinan dia pada Allah. Ini berperang, tak takut mati ke? Kerana Allah buka hijab. Sehingga di kalangan para sahabat, waktu berperang, mereka berkata, aku melihat, aku mencium bau syurga di belakang bukit Uhud. Aku cium bau dia. Ini kata-kata Sa'ad bin Rabi'. Aku mencium bau syurga di belakang gunung Uhud. Maka dia bertempur sehingga syahid. Dia dapat cium bau syurga. Wangi. Ini bila Allah mengangkat hijab. Kadang-kadang kalau orang beribadat dengan diangkat hijab, musyahadah, sehingga dia merasakan ketaatan, kemanisan dalam ibadat lain daripada orang lain. Seronok. Maka orang ni kita nampak dia ada kekuatan tak tidur, tak makan. Dia ada kekuatan bersendirian. Dia boleh duduk seorang-seorang dia. Baca Quran lama. Dia ada kekuatan yang luar biasa. Kita baca Quran, tengok orang sembang, kat sembang tak kuat. Itu niat nak baca 2 lai, jadi setengah lai je. Takutnya habis Quran, orang pun lagi tak sembang kita. Kita tak kuat. Maka ibadat ini, wa imma dari sudut dekat dia dengan Allah, makin kita nampak dekat. Wa imma dengan ilmu, wa imma dengan musyahadah.
Allah buka hijab dia, sesuatu yang tak dibuka pada orang lain. Maka dalam situasi ini tidak mengapa. Maksudnya, walau tengok perangai dia macam pelik-pelik, tak apa. Nampak perangai pelik. Ini cerita tuan-tuan kita ada penilaian perangai yang kita terima dan kita tak boleh terima. Kadang-kadang kita tengok ada orang pendiam, kita macam tak boleh terima, kenapa asyik diam? Sombong ke dia? Tapi bila kita lihat amalan dia tak buat benda haram. Kita tahu dia dalam keadaan dia yang baik. Ada pula kita tengok orang ni macam gedik lebih ni, gedik pula dia ni. Dia terlebih gedik, yang ni diam pula. Tapi dari sudut ibadat yang dilakukan tidak berkurangan. Maka manusia ni saya katakan kita tengok dia dengan berbagai. Orang tengok kita pun macam-macam. Dan kita terlalu cepat nak judge orang, nak hakimi orang dengan apa yang kita lihat. Kita kata dia sombong lah, show off lah, sekian. Semua pada penglihatan pertama kita. Tengok muka ni, muka macam kedekut. Tengok muka rasa kedekut. Tengok muka ni macam garang. Tengok muka ni macam payah nak pergi kerja sama ni. Tengok muka ni macam malas dia budak ni. Tengok muka ni macam tak semangat. Kita cakap-cakap macam tak semangat. Walau dia bersemangat, tapi memang muka dia macam tu. Muka tak semangat. Bila dia buat kerja, semangat. Nampak tengok macam tak cergas. Tapi bila dia beri amanah, disempurnakan. Ada pula kita nampak macam ya je. Tapi bila bagi amanah, tak tertunai dia. Jadi apa yang kita lihat manusia seluruhnya, yang paling berat bila kita menghakimi agama dia. Yang paling berat bila kita menghakimi agamanya. Kalau kita menghakimi dunianya, okeylah. Ni rugi, ni tak pandai. Menghakimi dunia. Menghakimi akhirat, menceroboh ilmu Allah, yang amat bahaya. Kata ni ada neraka, hatta berkata ini orang sekian. Menghakimi itu begitu berat. Sebab itu kita lebih suka mendiamkan diri. Hatta tuan-tuan kalau ada orang meminta sedekah, kita pun tak berani hakimi dia. Tak berani menghakimi dia dengan melampau. Terutama dalam keadaan kita ni tuan-tuan. Dia ajar membenci kaum. Dia ajar membenci warga negara lain, asalkan kita cuma warga negara kita je. Kita lupa nilai agama dan kemanusiaan. Kadang-kadang kita hairan ada orang Islam dibenci saudara Islam Bangladesh, saudara Islam Rohingya, saudara Islam sekian-sekian, dibenci. Dan dia memusuhi ini cara melampau. Dia seolah dia cuma nak bela orang Islam Malaysia aja. Tapi melihat orang Islam lain, seperti Rohingya sebagai contoh, walaupun saya tak setuju misalnya dia minta sedekah dan sebagainya, kita tak boleh mencela, menengking mereka. Kerana Allah menyebut dengan jelas dalam Al-Quran, wa ammas sa'ila fala tanhar. Ada pun yang meminta sedekah, jangan kamu menengking mereka. Kalau kita nak marah ni, dia Ustaz, saya nampak asyik dia je minta derma, kaya dah tu, kita pun nak marah dia, halau dia. Tapi ini bukan cara kita. Sehingga kita lupa dari sudut kekuatan beragama kita, tanpa atau merentasi sempadan dan bangsa. Tuan-tuan, bila kita baca sejarah, dia panggil nation state, negara bangsa. Negara bangsa ni dia ajar kita benci warga negara lain. Dia diasaskan di Eropah. Belanda buat nation state dia, cuma suka orang Belanda. Dan dia akan memusuhi semua selain Belanda. Portugis sama, UK sama. Dan sebahagian negara Islam boleh terpengaruh dengan idea nation state, negara bangsa kita panggil. Kita ni kita panggil negara umat Islam. Umat Islam bersaudara. Tuan-tuan, kita jumpa orang Islam, bangsa apa pun dia, kita Masya Allah SWT, ini saudara. Sebab tu kita diajar pergi ke Mekah, tengok Islam ni luas, semua bangsa ada, semua warga ada. Sebab itu ada seorang Islam ni baru ke Mekah. Antara benda yang menjadikan dia terlalu insaf dengan Islam, terlalu seronok, dia melihat semua dalam pelbagai bangsa ada di sana. Tanpa sedikit pun ada orang cenderung menghina bangsa. Ini semua orang Islam. Kadang-kadang saya katakan,
Ya, tak salah kita mencintai negara kita, menyayangi rakyat kita, itu normal lah. Tapi membenci, terutama mereka orang Islam, benci orang Rohingya melampau-lampau, Bangladesh melampau-lampau, Indon melampau-lampau, tak boleh. Ini menandakan agama kita sakit. Tuan-tuan, ini semua saudara-saudara kita. Kalaupun kita ada istilah cinta negara kita, cinta warga negara, baik itu hanya secara perundangan dunia. Tapi kita ni ada perundangan akhirat. Semua orang Islam tu saudara kita, walau siapa dia. Dan mereka perlu ada hak yang kita perlu berikan pada mereka. Beri salam, jawab salam. Kalau mereka beri salam, kita jawab. Kita jumpa dia, kita bagi salam. Agak ni Bangladesh Rohingya, saat kita tak bagi salam. Dan ini keegoan kita, kadang-kadang sama kita nampak baik. Allah uji kita dengan yang lain pula. Sombong ni tuan-tuan, kadang-kadang kita bagus, kita dapat kawal sombong kita sesama kita. Tapi kita gagal dan kita menunjukkan sombong kita dengan orang lain. Maka sebenarnya kita tetap dikira sombong juga. Sebab sifat tawaduk, rendah diri ini, dia tidak terikat dengan tempat dan kawasan. Tapi itu akhlak yang kita bawa di mana pun kita pergi. Lalu kita merendah diri. Lalu kita beri hak pada orang Islam. Nabi menengking, melakukan provokasi yang melampau. Hanya kita bimbang takut ni nanti kita orang semua tak ada kerja, dia je kerja. Kita semua tak ada rezeki, nanti dia je. Tetapi perkara ini perlu dilakukan dengan berhati-hati, supaya kita tidak menafikan ataupun tidak rosakkan ukhuwah Islam yang disebut oleh Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Bila kita kembali melihat tentang agama ni, tuan-tuan sekalian, tentang menghakimi orang lain, kalau kita tengok orang yang pelik sebagainya, dalam keadaan dia tidak melaksanakan perintah Allah, mengabaikannya, barulah kita tahu dia dalam pengaruh syaitan. Tapi orang yang saya sebut dia pelik-pelik tapi semayang, nampak dia pelik tapi dia jaga semua hukum akal, maka dia berada pada keadaan tertentu yang bukan kita berada pada tempat dia. Tapi kata Syekh Abdul Qadir, jika selain daripada yang disebut itu, maka nyata adalah syaitan memperdayakannya jiwa jahat yang kacau dia. Dia kalau nampak orang macam meraung, nampak macam gila, memang dia tak semayang dan semayang, memang itu dia kacau sebenarnya. So, saya nampak dia macam gila, orang bang dia jerit-jerit, dia semayang tak? Dia tak semayang, dia kacau pula orang sebelah. Ini sama ada gangguan syaitan atau kacau jiwa dia. Ini kita kena rawat. Ya, yang ni kita hakimi dia, untuk kita sekat dia dalam perkara yang boleh mendatangkan mudarat. Kata Syekh Abdul Qadir lagi, bersahabat dengan hukum menghasilkan ilmu. Tuan-tuan tahu bahawa bila Allah ciptakan manusia, maka Allah berikan kepada mereka hukumnya. Perkataan hukum suatu yang perlu dilazimi, diikuti dan dituruti. Hukum solat, hukum aurat, hukum halal dan hukum haram. Setiap kali kita mengikutinya, maka Allah memberikan kepada kita ilmu. Tuan-tuan sekalian, bila kita tinggalkan makanan haram, akhirnya kita tahu kenapa makanan haram ni Islam haramkan. Memudaratkan badan, memudaratkan akal, memudaratkan iman, memudaratkan sifat dan akhlak. Lalu makin kita tinggalkan atau makin kita mematuhi hukum, makin Allah kayakan kita dengan ilmu dan pengetahuan. Kenapa kita solat? Kita dah nampak solat ni kekuatan. Solat inilah penghibur kita. Solat inilah yang menjadi benteng kita. Maka dengan solat, Allah kurniakan kita ilmu tentang solat itu sendiri. Dari sebut kesan solat tu apa. Tuan-tuan, setiap kali kita buat sesuatu secara taat, maka kita dapati kesan positif dan baik. Maka itulah ilmu yang kita peroleh. Dan semua hukum Allah ini baik. Bila Allah SWT mewajibkan kepada kita semua hukum, sama ada di peringkat negara, masyarakat sehingga individu,
Semuanya menghasilkan ilmu yang baik, memberi kepada kita makrifat, memberikan kepada kita pengetahuan, memberikan kepada kita keyakinan. Tuan-tuan, kita didik anak-anak kita berdasarkan hukum Allah. Ajak dia solat, mengaji Quran, cinta pada Nabi SAW. Kita ajak. Maka kita pun tahu, lihat dengan cara macam ni nak anak saya taat pada saya. Dengan cara macam ni saya tengok anak saya berdisiplin dan bertanggungjawab. Ilmu kita terhadap hukum tadi mula menjadikan kita semakin yakin untuk menceritakan pada orang lain. Asalnya kita buat untuk kita, lama-lama terasa kesannya, lalu ini yang kita nak sampaikan pada orang lain dan kita nak lakukan pada orang lain. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, apakah kau pernah dengar semua ini? Bahawa sahabat dengan hukum menghasilkan rahsia, menghasilkan ilmu, dan daripada ilmu datangnya rahsia, yakni datangnya hikmah, kebijaksanaan. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, putuskan hubungan dengan manusia untuk kamu berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, barulah kamu sampai kepada makam ini. Makam apa? Makam hukum, ilmu dan rahsia. Tentang hukum menjadikan kita perlu terpisah dengan manusia. Umpama kita contohlah, bila kita sebut hukum solat, tuan-tuan solat berjemaah, berarti tuan-tuan berpisah dengan isteri, dengan anak-anak untuk berada dalam jemaah. Tuan-tuan menuntut ilmu, tuan-tuan perlu terpisah dengan kesibukan dengan orang untuk duduk dalam majlis ilmu. Maka kita putuskan semua orang-orang yang tidak menguntungkan agama kita. Sebab itu kata ulama bahawa setiap kawan, setiap saudara, setiap jiran yang tidak memberi manfaat pada agamaku, aku buang, aku tinggalkan. Utrukhu, tinggalkan. Setiap kawan kita, setiap saudara kita, setiap jiran kita yang tak beri manfaat pada agama kita, maka tinggalkan. Ini maksud putuskan. Lalu sebagaimana kata para ulama juga, aku melihat hari ini kawan-kawan seperti makanan-makanan di pasar. Nampak macam sedap, bila makan tak sedap. Tapi bila kita sebut makanan kat pasar ni kan, orang bila dia nak untung, dia pakat niaga belaka. Dia tak kira lah sedap tak sedap, asal dia boleh buat masak, dia boleh masak. Lalu bila, sebab asas dia orang buat makanan nak untung lebih, ataupun dia nak kaya, dan kadang dia bukan ahli masak. Macam ni tuan-tuan dekat bazar Ramadan, bukan semualah kita cerita segelintir. Bazar Ramadan, ada orang tak pandai masak pun nak masak juga. Sebab ni dia orang kalau beli, dia kira try and error. Okay, dia pun masak lah, orang makan nampak macam sedap, balik rumah tak sedap, dia maki hamu. Macam ni cara masak pun nak berniaga, marah kita. Dia tahu, lepas kita kena, orang lain pula kena. Cukup sebulan Ramadan, kaya dah dia. Dia bukan ahli masak, dan dia masak untuk jual pada orang, dia khianat. Sebab bila seorang dia nak, macam kita nak mengajar, kalau kita tak pandai, kita nak mengajar orang, kita sesatkan orang. Sama juga orang masak, nak jual ni, dia kena amanah. Dia kena yakin masakan tu sedap. Dia tak boleh asal masak je, Ustaz, kawan tu makan muntah 2 hari, yang ni pula makan sakit perut pula. Tuan-tuan, ni dia semua tanggung akibat dosa dia. Kita kalau nak berniaga makanan, antara amanah yang kita kena ada, pastikan benda ni memang boleh diniagakan, ataupun katakan orang boleh makan. Sebab tu nak berniaga, suruh rasa dulu ni agak-agak boleh tak berniaga. Oh ni boleh ni berniaga 2 hari, lepas tu tutup. Maknanya tak boleh berniaga lah tu. Test dulu masakan, panggil orang rasa, boleh tak saya berniaga? Oh ni sedap, ni boleh berniaga. Tak sedap, tak boleh berniaga. Itu kita kena amanah. Itu berkait dengan macam saya katakan ilmu juga. Kalau ustaz tu dia tak berpengetahuan, kalau dia nak mengajar orang, dia akan sesatkan orang. Maka dia sini kena pastikan dia mampu untuk menjelaskan dengan betul. Dia mampu menerangkan yang benar. Kalau dia rasa dia tak, maka dia tak boleh mengajar. Orang nak mengajar, dia dah tahu kemampuan. Hatta kalau dia nak ajar setiap bab, dia mesti ahli dalam bab tu. Nak mengajar tasawuf tapi awak tak ada basic tasawuf, awak tak benar sekian-sekian, macam mana awak nak mengajar? Jadi awak faham kalau akhirnya
Last kali sembahyang tak wajib. Dah teruk dah dia. Last kali kita dah sampai pada makam puasa pun tak wajib. Ingat kesesatan tu berlaku daripada bukaan ni. Sama juga cerita tukang masak ni. Saya nak petik kata ulama tadi untuk memberi maksud tadi. Dia kata, aku melihat kawan-kawan sekarang macam makanan-makanan kat pasar. Nampak je comel, tapi busuk, tak sedap. Maksudnya kita berada pada zaman kawan-kawan tu nampak mereka zahirnya macam bagus, rupanya bila kawan tidak membantu agama kita. Ini kawan-kawan cuma nak untung je, nak untung dunia. Macam saya sebut orang berniaga tadi lah, berniaga makan sebab nak untung, dia tak ada kualiti langsung. Supaya kita memilih sahabat agama. Tetapi ini bukan bermaksud kita musuh orang, kita tak musuh. Tapi untuk menjadi pendamping-pendamping kita, sahabat-sahabat, pastikan orang yang boleh membantu agama kita, yang mengingatkan kelekaan kita, kelalaian kita, yang menegur kesilapan kita, yang mendoakan hari kematian kita, dan mendoakan hari kehidupan kita yang baik. Ini saya nak kawan. Ini kalau saya labur banyak mana pun saya tak kisah, sebab ni kawan baik yang tak pernah lupa doa untuk saya dan sebagainya. Maka kita nak cari kawan-kawan yang menghubungkan kita kepada Allah. Kemudian pesan Syekh Abdul Qadir lagi, ruginya orang yang ada 3 sifat. Yang Syekh Abdul Qadir menyebut, wahai rugi orang yang sedang duduk di toko-toko, tamakkan dunia, panjang cita-cita dan keinginan pangkat dan darjat. Baik, 3 sifat yang menghitamkan hati, iaitu al-hirsu, tamak. Yang kedua, al-amalu, panjang angan-angan, maksudnya lupa mati. Yang ketiga, al-izzatu, izzatu ialah orang yang dipanggil hubur riasah, citakan pangkat, nak kuasa. Untuk nak kuasa dibuatlah macam-macam pun, asal dia dapat kuasa. Dia nak mengampu ke, dia nak berbohong ke, dia nak menzalimi orang ke, tapi kecenderungannya untuk kuasa. 3 golongan ini orang yang rugi. Dan 3 sifat ini menghitamkan hati dan menjadikan hati itu berkarat. Maka jawapan bagi hati yang berkarat perlu dikilatkan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innal quluba la tasda'u wa inna jila'aha qira'atul Qur'an. Sesungguhnya hati itu boleh berkarat dan cara mengilapnya ialah dengan membaca Al-Quran. Baik, istilah baca Quran di sini, tadi ini istilah perlu kita faham. Bila Nabi SAW menyebut baca Quran, dia bukan macam kita faham baca. Maksud baca ialah baca dengan sebenar. Kalau tuan-tuan beritahu anak-anak baca buku tu, apakah maksud dia cuma ambil buku dan baca? Maksud kita ialah dia fahamlah betul-betul, sehingga dia mampu menjawab persoalan. Kita marah ke orang, kita berdebat orang, dan kali baca buku. Maksud baca dan faham. Awak nak suruh saya baca buku, memang saya selalu baca buku. Faham tu. Bila Nabi SAW kata, untuk mengilakkan hati, baca Quran. Dalam Al-Quran itulah yang mematikan sifat tamak, panjang angan-angan, dan juga sifat inginkan kuasa. Baca Quran, tadabbur Quran, isi dan makna, dan terjemahkan dalam kehidupan, terjemahkan dalam perbuatan kita. Baca Quran. Sebab itu saya selalu sebut, kita berada pada bulan dinamakan bulan Quran. Dekat ni bulan Ramadan. Tetapi bila datang bulan Al-Quran, para ulama benar-benar iqbal kepada Quran ataupun mendatangi Quran dengan cara luar biasa. Ada yang biasa, hari-hari biasa 7 hari sekali baru khatam. Tapi bila datang Ramadan, 3 hari. Bila datang 10 terakhir, sekali sehari. Lagi kuat mereka membaca Al-Quran. Kerana kesannya dalam kehidupan kita hari ini, tuan-tuan, kita beragama tapi seperti buah kurma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang orang beriman yang dia tak baca Quran. Rasul kata apa? Masalul mu'min alladhi la yaqra'ul Quran kamasalit tamrah. Bandingan orang beriman yang tak baca Quran macam buah kurma, tak ada bau. Makan sedap, bau tak ada. Tapi bandingan orang beriman yang baca Quran, mathalu turunjah,
atau utrunja, seperti buah limau, buah orange yang bau sedap, makan pun manis bersari. Kalau orang beriman tak baca Quran, dia jadi macam buah kurma, tak bau. Letak sembunyi pun tak bau. Kalau kita ambil kurma tak sembunyi, ada tak bau kurma? Bau kurma lah, tak ada sebut bau kurma. Sebab dia ni bukan buah berbau. Artinya kita tak baca Quran, tiada keharuman dalam diri kita. Nabi SAW sentiasa galakkan sahabat baca Quran, tadabbur Quran. Kali dia merawat penyakit hati yang gelap, hati yang hitam, hati yang tamak, hati yang panjang angan-angan. Bukan merawat semua penyakit-penyakit hati yang tak terperi banyak dia. Maka guna kesempatan Ramadan mendatang yang disebut bulan Al-Quran, baca Quran. Nak khatam berapa kali? Kita baca kisah seorang khalifah namanya Al-Walid bin Abdul Malik. Datang Ramadan 17 kali dia khatam. Padahal dia sibuk khalifah. Kita setakat JKK, setakat JK masjid, juru kira-kira. Takkan tak boleh sekali. Ni khalifah ni 17 kali dia khatam. Hak dia teruk, bab-bab perangai teruk, lain tu hal lain. Tapi macam mana dia datang Ramadan, concentrate dia dengan bacaan Quran. Tentu kalau 17 kali khatam ni banyak. Artinya average hampir 2 hari sekali dia khatam. Average ni kalau orang tu 17 kali. Kalau kita 2 hari khatam sekali, maknanya 15 kali. Kau ambil 30 hari Ramadan. Takkah kita terfikir, bercita-cita, biar Ramadan kali ini saya nak khatam 2 kali, 15 hari. Atau tahun ni banyak, tahun lepas dah 2, tahun ni 3. 10 hari. Jadi kesibukan lain ni bang. Hatta para ulama kadang-kadang mereka tutup kitab mereka, tak nak ngajar, nak baca Quran. Ini yang berlaku pada Imam Malik. Imam Malik bin Anas datang Ramadan, dia stop kelas dia semua, dia stop. Dia cuma baca Quran. Sampai macam tu bersungguh mereka. Sebab mereka tahu kelebihan. Ini orang-orang yang beribadat dengan ilmu. Mereka tahu kelebihan. Jadi kita pun ambillah kesempatan untuk baca Quran. Ini rawatan pada hati yang berkarat ni. Kemudian kata Syamsul Qadir dalam doa dan munajat, ya Allah, ya Tuhanku, tunjuki kami dan tunjuki yang lain dengan kami. Ya Allah, berilah petunjuk hidayah pada aku dan jadikan sebab kami orang yang dapat hidayah. Berilah rahmat pada kami dan sebab kami orang yang dapat rahmat. Tuan-tuan, bila Allah Ta'ala nak muliakan kita, Allah Ta'ala bukan sekadar pilih kita untuk dapat hidayah. Allah Ta'ala juga jadikan sebab kita orang yang dapat hidayah. Bila Rasulullah berkata pada Ali, ya Ali, li'an yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humrin na'am. Wahai Ali, kalau sebab kamu lah seorang dapat hidayah, sebab kamu seorang dapat hidayah, ia lebih baik daripada unta merah. Maksud lebih baik daripada kekayaan yang paling popular. Tentang kita ni, apa benda yang menjadikan kita secara pandangan sekali orang nampak kita kaya? Okay, naik kereta Ferrari. Kita naik Ferrari, kita naik Lamborghini, orang kata kita kaya. Orang tak kata kita driver. Naik je Ferrari. Walau pakai slipper buruk ke apa, walau pakai kita macam gembel ni, macam peminta sedekah dan sebagainya, tapi naik Ferrari, orang kata apa? Kaya. Walaupun kita dah tua ni, umur 60-70, naik Ferrari, orang kata muda. Kenapa? Itu lambang kekayaan, lambang. Kalau dulu, lambang kekayaan unta merah, humrun na'am dia panggil. Rasulullah kata kemuliaan sebenar. Daripada orang nampak mulia, disebut kaya dengan alat-alat tertentu. Kemuliaan sebenar, kamu menjadi sebab hidayah orang lain. Ini hebat. Tetapi kita bukan sekadar nak hidayah, kita nak kerana kita, sebab kita orang dapat hidayah. Kita bukan sekadar kita nak rahmat Allah, dan kita nak juga sebab kita orang lain dapat rahmat Allah. Tetapi bukankah seronok kalau kita, sebab kita anak-anak kita dapat universiti misalnya, sebab kita orang tu dapat kerja, kita tolong recommend ke dia, kita rasa seronok. Dia kalau pergi interview macam tu, dia tak dapat, saya recommend kan, tak apa, saya kenal bos dia, saya recommend untuk awak. Tak, bukankah bila kita sebab orang lain dapat kebahagiaan, kita akan bahagia?
Sebab itu dalam doa kita, kita bukan sekadar nak hidayah, kita juga nak sebab orang lain dapat hidayah. Tetapi kita bukan sekadar nak kebaikan itu, kebaikan ini, kita juga nak berdoa pada Allah supaya kita sebab orang lain dapat kebaikan. Siapa yang menjadi sebab kepada orang lain dapat kebaikan dan kebahagiaan, maka dia dapat pahala besar. Tetapi kita bahagia, nak bahagia, kita juga nak jadi sebab orang lain bahagia. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir dalam pesanan terakhir beliau, kata beliau, hubungilah dirimu dengan tok guru kamu, ajar dengan tok guru untuk tunjuk kamu kepada jalan Allah. Kemudian barulah boleh jalan sendiri, kemudian barulah boleh ajak orang lain. Tetapi kita nak mulakan perjalanan ini, kita dah sebut semalam, dalam diri kita, bila kita beragama, bila kita ada kecintaan agama, kita akan berada pada satu tahap tak boleh dikontrol diri kita. Ada orang kata, saya baca buku je Ustaz, dengan ceramah-ceramah okey. Bila Allah sayangkan awak, keinginan awak beragama tadi, walaupun pada mulanya kita rasa nak gerak sendiri, saya buat sendiri Ustaz, saya baca buku tu, baca buku ni, tengok YouTube tu, tengok YouTube ni. Allah jadikan kita seperti orang yang kehausan, seperti orang yang lapar. Kita perlukan, benar-benar perlukan seorang yang membimbing kita. Lagi kita tak jumpa dia, tak mungkin kita rasa cukup. Akhirnya sampailah Allah pertemukan kita dengan orang yang membimbing kita, barulah sempurna agama kita. Tidak, tak akan sempurna. Tentang bila kalangan sahabat-sahabat Rasulullah, kalau tuan-tuan baca kisah mereka, sebahagian mereka sudah pun baik. Mereka tak sembah berhala, mereka tak minum arak, mereka melihat kemungkaran dengan penuh rasa marah. Tapi mereka tak ada pembimbing, mereka bersendirian. Tiba-tiba bila munculnya Rasulullah SAW, mereka tahu inilah orangnya. Lalu mereka datang kepada Rasulullah untuk berbaiat. Ini kisah Abu Dzar Al-Ghifari. Dia sudah melihat perbuatan kaumnya tercela, tapi dia tak tahu bagaimana dia nak sempurnakan apa yang dia faham. Sehingga dia dengar ada seorang lelaki di Mekah mengaku Nabi. Itu Nabi Muhammad SAW. Lalu dihantar saudaranya bernama Unais ataupun Anis, pergi cek orang betul ke. Maka saudaranya ni, adik dia pergi cek balik, bang, dia memang orang bagus lah bang, orangnya dia ajak kebaikan sekian. Lalu Abu Dzar terus bertemu Rasulullah, Abu Dzar Al-Ghifari, dan terus memeluk Islam dan terus mengisyaratkan Islam. Lalu dia belasah oleh orang Mekah. Lalu Abu Sufyan kata, kau jangan pukul dia, ini kelompok Ghifar. Ghifar ialah kabilah yang kalau kita berdagang lalu kat kampung dia, nanti kita kena rompak. Akhirnya mereka berhenti memukul Abu Dzar. Tapi cerita Abu Dzar mencari Rasulullah SAW, sebagai cerita Salman Al-Farisi mencari Rasulullah SAW untuk melengkapkan agama yang dah ada. Kita pun sama tuan-tuan. Kadang-kadang kita rasa baca buku agama cukup lah, dengar-dengar tanyalah ustaz, tanyalah ustazah, sekian-sekian orang cukup. Sampai tahap bila benar agama kita, kita rasa tak cukup. Kita rasa kita perlukan guru. Kita amat perlukan guru. Bukan guru nak dengar, guru untuk kita ditarbiah. Akhirnya, sebagaimana kata Syekh Abdul Qadir, hubung dirimu dengan gurumu. Lepas tu, sila jalan sendiri. Lepas tu, sila ajak orang lain pula. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, hendaklah kamu beruzlah. Tapi sebelum beruzlah, hendaklah kamu menuntut ilmu. Bila betul ilmu kamu, maka betullah uzlah kamu. Kalau tak betul ilmu, maka merosakkan lebih banyak daripada memperbaiki. Asal uzlah ni nak dekat dengan Allah, akhirnya makin jauh. Itu yang bila dah uzlah, berkhalwat tu mengaku Imam Mahdi, dah makin jauh. Sebab ilmu dia tak belajar betul. Kalau dia belajar betul-betul, dia pun tahu dia bukan boleh menjadi Mahdi. Kau tahu watak, sifat, nama Mahdi itu sendiri. Dia kena ada ilmu. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, akhir sekali beliau menyebut, ambil denganmu lampu suluh syariat Tuhan. Dengan hukum engkau masuk ilmu, putuskan sebab musabab, pisahkan dirimu dari semua teman dan jiran. Tuan-tuan, apa pun tulang belakang kita ialah syariat. Syariat yang berkait dengan hukum hakam. Maka dengan syariat tadi, kita mula mengenali ilmu dengan baik,
Dan bila kita mula berilmu, kita mula memutuskan sebab musabab. Bukan memutuskan semua benda yang boleh menghilangkan kelazatan kita dengan Tuhan. Sebab itu kata ulama, man la yakunu at-tahaddusu ma'allahi ta'ala fil munajati ahabba ilaihi minal muhadathati ma'an nasi fa'ilmuhu qalil wa qalbuhu darir wa umruhu da'i'un. Maksudnya, siapa yang tidak merasakan bercakap dengan Allah lebih disuka berbanding bercakap dengan manusia, maka itu tandanya ilmunya sikit, hatinya buta dan umurnya sia-sia. Kalau kita nak sampai peringkat menuntut ilmu ini, munajat kita dengan Allah lebih kita suka daripada sembang orang. Kalau kita dah rasa macam tu, itu tanda ilmu kita banyak. Dan itu tanda hati kita celik, dan itu tanda umur kita bermanfaat. Tapi kalau sampai sekarang ni masih lagi bercakap dengan orang lebih kita suka daripada bercakap dengan Tuhan, maksudnya lebih kita suka daripada mengaji Quran, berzikir, itu tanda ilmu kita masih sikit, hati kita masih buta, umur kita masih sia-sia. Jadi kita nak baiki benda-benda ni supaya ilmu kita bertambah, supaya hati kita celik melihat, dan supaya umur kita bermanfaat. Kerana setiap orang akan mendapat darjat mengikut umur yang digunakan untuk taat pada Allah. Tuan-tuan, kalau lama banyak umur kita digunakan taat pada Allah, untung kita. Sebab umur kita sebenarnya bukan dikira dengan angka umur 60, 70, tapi dikira dengan taat. Kalau kita 2 tahun kebelakangan ni taat Allah, umur kita cuma 2 tahun. Yang lain sia-sia. Sebab tu umur kita bukan dinilai dengan angka. Itu manusia yang kira dengan angka. Di sisi Allah, umur itu dikira dengan manfaat. Sebab itu Allah tak kisah nak matikan kita umur berapa. Sebab itu bukan nilainya di sisi Allah. Kalau umur tu nilainya pada angka, Allah matikan semua kita umur sama, 70, 80 seorang. Tak, ada yang ambil 20, 30, 35, 45, 48. Kerana bukan angka umur itu, tapi angka ataupun umur yang digunakan untuk taat. Sebab itu bukan kita nak pertahankan umur kita biar panjang sampai 70, tapi kita nak pertahankan taat kita sampai ke akhir usia kita. Bukan nak pertahan umur supaya kita umur panjang lagi, kita menjaga makan tu, jaga ibadat dia tak jaga. Ini yang pertahankan umur yang akan akhirnya jadi sia-sia, tak ada nilai. Tuan-tuan, kita nak pertahankan ibadat yang kita lakukan. Umur ini kita nak guna untuk ibadat. Itu nilai di sisi Allah. Maka kita tak boleh kita mati umur berapa. Asalkan umur yang Allah berikan, kita patuh pada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.